Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Sahabat Pagi Malaysia kepada anda yang sedang menyaksikan kami. Terima kasih banyak-banyak sebab sekarang ini kami pasti anda dilema sebenarnya antara kami ataupun Datuk Azizul Hasni Awang yang sekarang ini sedang berentap di Velodrome di Jepun. Kita berikan ialah semangat untuk Datuk Azizul kerana sekarang ini sedang berentap bersama dengan barisan pelumba yang sememangnya amat menggerunkan. Ya, sama-sama kita mendoakan semoga Allah SWT mengurniakan kejayaan kepada para atlet kita, kepada jaguh berbasikal negara kita yang ketika ini sedang pun berjuang. Kalau kita boleh saksikan di laman RTM Klik ketika ini, dan pastinya penumpuan kita kepada dan juga sokongan kita kepada Datuk Azizul Hasni Awang. Tapi itu berkaitan Olimpik Tokyo 2020, dan sekarang ini untuk segmen seterusnya kita akan bercakap berkenaan NGO berperanan besar untuk membantu petugas barisan harapan di kala pandemik COVID-19. Jadi untuk kita membincangkan berkenaan topik ini, kita akan bersama dengan Datuk Seri Baharudin Abu, pengasas Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Datuk, sebelum kita cerita berkenaan peranan NGO, Datuk ini mungkin boleh berikan sedikit mukadimah berkenaan NGO dikendalikan oleh Datuk ini sendiri. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih RTM, terima kasih Menawar dan Syuhaidah. Alhamdulillah, Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 31 Mei tahun 2016. Dan sebelum ini kita berjalan di bawah Pusat Rawatan Islam Al-Kalam sejak 2005 hinggalah ke hari ini. Baik, Datuk Seri, mungkin juga boleh memberi penerangan apa antara inisiatif-inisiatif ataupun peranan yang dimainkan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini dalam membantu petugas-petugas barisan harapan, Datuk Seri. Setakat hari ini sejak PKP 1, 2 dan 3, dan Alhamdulillah sejak hari ini pada tahun lepas 2020 kita telah memberi sumbangan makan bermasak sebanyak 300 paket seharilah. Dia ada di kalangan anggota-anggota SJR di Subang Jaya dan di Putrahai, dan begitu juga dengan di beberapa balai-balai berhampiran termasuklah Bank Islam. Kita supply sebanyak 300 paket sehari, siang dan malam untuk bantuan kepada orang lainnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini mula PKP 3 fasa 1 berkurangan sikit sebanyak 100 pack hanya makan tengah hari sahaja. Jadi ialah bila kita menghadapi pandemik ini, pastinya kita semua sudah maklum bagaimana pihak NGO memainkan peranan penting untuk membantu mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik ini. Jadi setakat ini kalau Tuan boleh kongsikan apakah antara perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh NGO ini untuk membantu mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini? Al-Kalam ini mungkin agak berbeza dengan NGO yang lain. Kita lebih daripada pusat rawatan Perubatan Melayu dan Keluarga Menteri Malaysia, dan 70% pada hasil rawatan kita kembalikan kembali kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita konsisten membantu di penduduk sekitar Puchong dan begitu juga di kawasan Meru. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita juga membantu di tempat yang sama sejak USJ Putrahai, Balai Bomba Puchong, Balai Bomba USJ dan Balai Bomba Meru setiap hari, dan hampir 100 paket setiap harilah. Dan kita bermula daripada PKP 3 hinggalah ke hari ini tanpa henti. Ya, sudah pasti banyak usaha yang telah dilakukan sejak awal pandemik oleh Pertubuhan Al-Kalam sendiri, dan sudah pasti juga ianya memerlu penglibatan daripada pelbagai pihak. Mungkin ada juga keterlibatan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, Datuk Seri? Setakat ini kita berurusan dengan pihak polis, dengan bomba, dan begitu juga saya juga terlibat dalam serta bekas polis Malaysia di wilayah Persatuan. Dan kita di samping itu juga kita mencari anggota-anggota polis yang telah berhenti, yang telah bersara, yang kurang mampuan, dan di situ juga kita mengedarkan barang-barang makanan termasuklah produk-produk kesihatan yang dikeluarkan oleh Al-Kalam secara percuma. Ya, itu inspirasinya. Adakah pihak NGO ni, Datuk, menerima sukarelawan? Ialah sebab kita tahu ramai sebenarnya nak membantu, tapi mungkin mereka tidak berkesempatan dari segi masa dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak NGO yang Datuk kendalikan ini, adakah menerima sukarelawan sekiranya mereka ingin turut membantu di bawah NGO ini? Kita sentiasa mendapat larangan menerima sukarelawan. Setakat ini kita mempunyai cawangan di Kedah,
di Kelantan, di Terengganu, di Johor, di Melaka dan di Perak. Setakat hari ini mereka juga seperti di Puchong, di Jabat, mereka juga sentiasa membantu di masa-masa yang dibuang kerja ataupun yang kesusahan, dan kebanyakan selalunya kita memberi beras dan makanan bermasak lah, seperti ayam dan makanan-makanan di dalam tin. Setakat ini kita dah buat pada 5-6 negeri lah ada Pertubuhan Suruhan Kasih Al-Kalam Malaysia. Dan juga perlindungan kepada para sukarelawan ini juga perlu dititik beratkan, kerana kita sedia maklum para sukarelawan ini turun ke lapangan untuk membantu bukan saja petugas barisan harapan, malah juga masyarakat-masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan situasi bagaimana para sukarelawan di bawah Pertubuhan Kasih Al-Kalam ini, adakah mereka sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, Datuk Seri? Dan alhamdulillah setakat ini anggota sukarelawan Al-Kalam ini paling kurang pun telah mendapatkan dos yang pertama. Dan alhamdulillah saya pun dah lengkap 2 dos, dan kebanyakan yang keluar ni kebanyakan kita galakkan yang telah mendapatkan 2 dos sudah vaksin. Mungkin Datuk Seri boleh terangkan juga apa antara cabaran-cabaran utama yang dilalui oleh Pertubuhan Datuk Seri sendiri sepanjang inisiatif untuk membantu masyarakat dan juga petugas barisan harapan dalam tempoh pandemik ini, Datuk Seri? Cabaran utama biasalah bila disebut NGO ni, utama sekali pihak Al-Kalam ni tidak menerima apa-apa sumbangan dari mana pihak. Kita ada untuk menerima sumbangan daripada sakit-sakit telah sembuh, dan cabarannya pergerakan itu agak terbatas. Jadi setakat hari ini kemungkinan besar alhamdulillah sekarang ini cabaran agak kurang sedikit, kerana pihak polis dan sentiasa bekerjasama kepada Al-Kalam dengan memberi kebenaran untuk kita membantu masyarakat sekitar, dan pada masa yang sama juga kadang-kadang pihak Al-Kalam juga melibatkan bomber dan polis sekali turun ke padang untuk membantu mereka yang kesulitan ini. Cabaran itu sudah pastinya adalah normal dilalui oleh pihak-pihak NGO daripada kita semua, khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan juga apa antara perancangan masa harapan ataupun dalam masa terdekat ini untuk Pertubuhan Datuk Seri sendiri untuk terus giat membantu petugas barisan harapan dan juga masyarakat, Datuk Seri. Saya sebagai seorang bekas anggota polis dan memahami tugas-tugas lainnya, berdiri daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam, jadi penat lelah itu alhamdulillah saya memahami. Kerana itulah kami sentiasa membantu mereka, dan kerana di kalangan ahli sukarelawan Al-Kalam juga terdiri pada bekas polis, bekas kanan polis yang setibat secara langsung, dan alhamdulillah mereka ni amat memahami tugas-tugas sebagai frontline lain. Bagaimana pula dari bentuk sumbangan dan sebagainya, bagaimana orang ramai juga boleh turut tampil membantu mereka yang tidak berapa bernasib baik di kala pandemik ini menerusi Al-Kalam, Datuk? Kita ada keluarkan signboard bendera putih di dalam Facebook Al-Kalam, Provinsi Al-Kalam. Jadi mana-mana yang memerlukan bantuan, jadi boleh hubungi terus pihak Al-Kalam, dan insya-Allah pihak sukarelawan Al-Kalam akan turun ke rumah mereka melihatkan situasi dan membantu, sama ada kami memberi bantuan dari bentuk makanan ataupun sumber kewangan. Dan insya-Allah setakat hari ini alhamdulillah sambutan amat mengalahkan, dan pada masa yang sama juga kita tidak terus memberi bantuan, dan kita akan buat tapisan. Dalam masa pandemik ini tidak kurang juga yang cuba mengambil kesempatan, dan ada 2-3 kes yang berlaku, dan alhamdulillah kami dapat atasi dengan cara yang baiklah. Baik, Datuk Seri, dalam situasi semasa sekarang ini, ialah kita sedia maklum Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam ini giat melakukan aktiviti-aktiviti di bawah NGO untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sukarelawan, turun padang, turun ke lapangan untuk membantu mereka yang terjejas ini. Jadi bagaimana pula dari segi situasi di pusat rawatan sekarang ini, Datuk Seri? Adakah masih diteruskan atau bagaimana, Datuk Seri? Pusat rawatan kita tidak diberi kebenaran untuk beroperasi secara terus, dan kerana itu kita lebih menumpukan kepada
waktu tutup ini terlebih menunggu kepada bantuan kepada masyarakat di sekitar, dan alhamdulillah kita juga jadikan tempat kita sebagai food bank, dan hampir setiap hari ada saja yang datang untuk meminta bantuan, dan setakat hari ini alhamdulillah belum lagi tengah danda lah, mana setiap hari ada saja yang menerima bantuan, dan kita akan teruskan sekiranya benda ini berlaku lagi kita mampu, lagi kita ada bantuan daripada sakit-sakit nasihat, dan insyaAllah kita akan kembalikan rezeki itu balik ke jalan Allah. InsyaAllah. Kalau kita lihat sukarelawan lazimnya, contohnya umpamanya MyVac, mereka sudah mendapat suntikan vaksin terlebih dahulu sebelum menjalankan aktiviti-aktiviti kesukarelawan ini. Bagaimana dengan kaki tangan di bawah NGO Al-Kalam ataupun sukarelawan yang berada di bawah Al-Kalam ini, Datuk? Kita hanya menerima yang untuk membantu kita secara sebelum masa sekarang ni yang telah mendapatkan 2 dos vaksin. Yang pertama sebelum pada tahun lepas, dan kita alhamdulillah pada hari ini kita selama 16 orang yang sebelum masa di Al-Kalam di Puchong ni telah mendapat dua suntikan vaksin. Dan mungkin juga dalam ruang masa yang ada ini, Datuk Seri boleh mewar-warkan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagaimana kepentingannya perlibatan daripada pihak-pihak NGO ini, pentingnya semangat kesukarelawan ini untuk kita membantu negara kita memerangi pandemik COVID-19 dan juga untuk kita membantu masyarakat-masyarakat yang terjejas, Datuk Seri. NGO ni adalah badan bukan kerajaan, dan saya merayu pada semua NGO yang berkemampuan, yang dapat bantuan daripada mana-mana sumber, sama ada kerajaan atau pada swasta, jomlah kita sama-sama membantu masyarakat. Kita utamakan pada waktu sekarang ni ramai masyarakat di hampir di keliling kita ni menghadapi kesusahan, dan pada masa yang sama kita cubalah bawakan nama pertubuhan kita dengan nombor telefon yang tertera di Facebook atau di mana-mana media masa, supaya mereka dapat bertemu dengan kita untuk kita hulurkan bantuan. Setakat ini untuk NGO Al-Kalam ni paling giat aktif di mana, Datuk? Di Selangor saja ke atau bagaimana di taburan di sekitar negeri-negeri lain? Kita yang sekarang ni giat aktif di Kelantan, di Kedah, di Johor dan di Selangor lah. Setakat ini memang bergiat aktif lah. Hampir setiap hari kita melakukan aktiviti. Apa antara aktiviti harian yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah Al-Kalam ini? Sumbangan yang berterusan lah, sama ada beras atau makanan bermasak di penduduk sekitar di kawasan Al-Kalam seperti di Sungai Petani, mana mereka hampir setiap hari mengulurkan sumbangan, begitu juga dengan Johor dan di Kelantan. Kita aturkan aktiviti mengikut SOP yang telah disahkan oleh kerajaan lah. Dan pematuhan SOP itu sudah pastinya sangat penting untuk memastikan keselamatan semua pihak, khususnya pihak NGO, para sukarelawan yang terlibat di lapangan, dan sepastinya ianya juga sangat membantu dalam memerangi pandemik COVID-19 ini dan juga membantu pihak-pihak yang terjejas pada kala pandemik COVID-19 melanda negara. Mungkin sekali lagi Datuk Seri boleh war-warkan kepada masyarakat Malaysia yang ingin menyumbang kepada pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam ini untuk turut serta dalam program-program kesukarelawan untuk membantu mereka yang terjejas, Datuk Seri. Sekiranya pihak-pihak sukarelawan yang membantu atau mana-mana individu atau NGO yang bersama, kita ada hotline kita 019 268 1673 24 jam. Jadi boleh hubungilah mana-mana yang kurang berkemampuan atau memang perlu dibantu, jadi boleh menghubungi 019 268 1673. Jadi kita mengalakkan bukan telefon, kita mengalakkan WhatsApp supaya kita boleh baca satu-satu, dan insyaAllah Al Kalam akan menghubungi balik mereka semula untuk mendapatkan kepastian. Selalunya apa respon penerima yang mendapat bantuan daripada program Al-Kalam, Datuk? Kita berpengalaman ada yang pernah sujud ke bumi, terima kasih, dan ada juga kita pernah jumpa dah 3 hari tidak ada beras kat rumah, dan kita juga
kadang-kadang kita pergi ke rumah kita merasa sedih kerana kadang-kadang anak-anak tu dah seminggu tidak minum susu. Jadi inilah salah satu bebanan, maksudnya yang perlu kita kongsikan pada mereka. Pada yang berkemampuan, kita kena faham bahawa bukan semua rakyat Malaysia ni berkemampuan. Jadi jenguk-jenguklah, terutama sekali miskin-miskin bandar ni. Saya juga pernah pergi di Balakong, ada 6 orang anak, kita pergi ke tempat dia, dah 3 hari beras ada kat rumah, semua makan bubur sahaja. Jadi mungkin kita ni senang, ada yang susah bersama dengan kita. Jadi saya merayulah pada mana-mana kemampuan, lihatlah jiran-jiran kita, sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita yang paling hampir dengan kita. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita dapat mengurangkan beban mereka untuk mereka terus hidup di masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Seri Baharudin bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan peranan yang dimainkan oleh pihak Al-Kalam dalam membantu petugas Barisan Hadapan dan juga masyarakat di kala kita menghadapi pandemik. Terima kasih Datuk bersama kami. Terima kasih Datuk Seri.